Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih pada semua ahli majlis, Whip Parti Cik David Marshall, anak lelaki Pakaian Nathan, Cik Muhammad Suzuki dan juga Cik Cik Rizal mungkin ada di dalam talian. Begitu juga kepada semua ahli majlis hantar pada pagi ini. Yang berhormat ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Dewan Parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri di negeri Pulau Pinang dan Seberang Perai, penduduk-penduduk Seberang Perai, rakan-rakan netizen yang saya kasih, juga rakan-rakan media yang saya kasih. Ada dua tajuk yang akan saya bentangkan dalam PC pada pagi ini. Pertama sekali adalah usaha MBSP untuk melesenkan perniagaan di luar skim pembangunan, khususnya kawasan-kawasan kampung dan kawasan-kawasan di luar pembangunan. Tujuan program ini adalah untuk membantu pengusaha, peniaga-peniaga kecil, penduduk-penduduk tempatan di Seberang Perai untuk menjalankan perniagaan secara sah. Sebelum ini kita tidak benarkan mereka berniaga di luar kawasan-kawasan perniagaan yang dibenarkan, seperti skim perdagangan, skim perumahan ataupun pembangunan-pembangunan terancang. Tetapi semasa COVID-19, MBSP lebih prihatin, lebih berusaha untuk memberi peluang kepada penduduk mencari peluang-peluang perniagaan yang lebih selesa dan diiktiraf dan dilesenkan. Ketika ini ada 318 premis yang telah pun berniaga tanpa lesen. Mereka berniaga di bawah rumah di kampung-kampung ataupun membina struktur bangunan kecil di dalam kompaun rumah mereka untuk kedai runcit, salon kecantikan, jual top up dan berbagai-bagai lagi, jual buah-buahan dan sebagainya. Oleh itu, melihat kepada keperluan memberi peluang perniagaan kepada penduduk Seberang Perai, majlis bersama ahli majlis telah sebulat suara untuk membenarkan mereka menjalankan perniagaan tanpa perlu mengemukakan plan kebenaran merancang ataupun perlu membuat ubah syarat kepada bangunan. Maknanya kalau bangunan itu bangunan kediaman sedia ada, duduk di atas atau duduk di bahagian belakang, bahagian depan boleh guna untuk salon kecantikan, kedai runcit dan sebagainya, gunting rambut dan sebagainya. Ataupun mereka ada kompaun yang luas, mereka nak bina struktur berukuran 20 kaki kali 20 kaki untuk kedai gunting rambut, kedai runcit dan sebagainya, dibenarkan tak perlu mengemukakan PKM, hanya memohon permit sementara bangunan. Tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, tindakan ini adalah masih sehaluan selari dengan Seksyen 19, Subseksyen 2, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam atau UKBS 1986 yang membenarkan MBSP mengeluarkan permit sementara kepada mana-mana bangunan yang bersesuaian. Oleh itu dalam kes ini, dalam program ini, MBSP mengeluarkan permit sementara yang berbentuk tahunan. Kaedahnya lebih mudah daripada permohonan plan bangunan ataupun permohonan kebenaran merancang. Pemilik bangunan ataupun mereka yang bercadang untuk membina bangunan sementara ini hanya perlu sketch atau lakarkan bahagian perniagaan berkenaan. Kalau rumah kediaman, mereka lakarkan ruang yang nak diniagakan. Contohnya di bahagian depan nak buka kedai runcit, lakarkan lokasi, lakarkan ruang nak diniagakan dan tunjuk juga bahagian-bahagian lain secara boleh dilihat dengan jelas di atas plan. Memohon kepada melalui kaunter OAC dan akan dibawa kepada Jawatan Bangunan untuk kelulusan. Setelah mendapat kelulusan, bahagian lesen MBSP juga akan dikeluarkan setelah mendapat kelulusan plan sementara tersebut. Prosesnya mudah, semua boleh memohon, tak perlu
menggunakan tenaga profesional, tapi kalau mereka nak guna tak ada masalah. Kalau tak mau guna, lukis sendiri. Hanya kita perlu nak tahu ukuran dia, saiz, panjang, lebar dan lokasinya di mana secara indikatif. Permit sementara ini juga diberi kepada bangunan sementara di depan kompaun rumah mereka. Dengan ini, peluang perniagaan yang baru kepada peniaga-peniaga yang berniaga di kampung. Pada ketika ini dalam bancian kita adalah 318 premis yang telah berniaga, dan kita alu-alukan yang lain yang nak berniaga semasa pandemik COVID-19 boleh menghubungi ahli-ahli majlis untuk maklumat lanjut ataupun melawati www.mbsp.gov.my. Di dalam sana ada dinyatakan syarat-syarat yang saya nyatakan tadi, ataupun playback video pada pagi ini. Itulah syarat-syaratnya yang sangat mudah dan sangat berhemah serta customer ataupun people centric program. Sekian satu program yang pertama. Rakan-rakan media boleh bertanya melalui chat group yang telah kita sediakan. Perkara yang kedua, iaitu pertandingan kuis online celik serata ataupun strata kit. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, rakan-rakan media yang saya kasihi, pertandingan online celik strata atau strata kit 2021 adalah satu program pendidikan. Ianya tertumpu kepada pelajar sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah, kerana mereka ini akan mewarisi generasi seberampai akan datang, dan sebahagian besarnya akan tinggal di rumah berstrata, sama ada strata bertingkat ataupun strata di atas tanah. Oleh itu mereka harus memahami apakah perkara-perkara yang berkaitan dengan menduduki bangunan-bangunan berstrata. Pendaftaran akan dibuka pada 3 Ogos 2021 untuk siri pertama tingkatan 1 hingga 3. Untuk tingkatan 4 hingga 5, pendaftaran akan dibuka pada 17 Ogos 2021. Kuis akan mula pada 8 Ogos 2021 hari Ahad untuk siri pertama iaitu tingkatan 1 hingga 3. Manakala untuk siri kedua tingkatan 4 hingga 5 akan diadakan pada 22 Ogos 2021 juga pada hari Ahad. Peserta dibenda menjawab sekali sahaja, maka tak boleh ulang banyak kali. Masa yang diperuntukkan adalah 1 jam iaitu 11 pagi hingga 12 tengah hari. Peserta perlu menjawab 10 soalan objektif. Peserta perlu menekan menu hantar setelah selesai menjawab. Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah jawapan yang betul dan kepantasan. Ada 2 kriteria, jawapan betul dan juga kepantasan. Siapa yang jawab betul semua, pantas, dia akan jawab. Dia akan dapat hadiah. Tempat pertama bernilai RM150 dan sijil. Tempat kedua RM100 dan sijil. Tempat ketiga RM50 dan juga sijil. Oleh itu saya mengalu-alukan ibu bapa yang sekarang ini ada di rumah, tidak keluar disebabkan oleh pematuhan SOP, adalah lebih baik supaya mendidik anak-anak mengambil bahagian dalam strata kit atau kuis ini walaupun mereka tidak tinggal di rumah strata, supaya sekurang-kurangnya anak-anak mereka yang akan mewakili, akan menjadi mewarisi generasi yang akan datang, faham tentang perumahan strata. Sekian, terima kasih. Oleh itu saya sudahi PC pada pagi ini. Rakan-rakan media boleh tanya soalan dalam grup media. Terima kasih Cik David, Cik Muhammad dan juga Cik Rizal di talian serta semua ahli majlis di Dewan dan juga di talian serta Puan Cik Usaha serta ketua-ketua jabatan. Terima kasih kepada penduduk seberampai. Terima kasih kepada rakan-rakan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.